Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Ipoh Barat. Saya kagumlah dengan Bintulu yang begitu prihatin tentang Ipoh Barat dan tapi saya minta Bintulu, saya nak ulasan daripada Ipoh Barat. Ipoh Barat yang saya dengar tadi, Bintulu cerita tentang Ipoh Barat itu, saya nak nasihat. Dekat dengan Bintulu, DAP sudah pun menang. Bila DAP menang di situ bermakna Bintulu sendiri tidak 100% disokong oleh semua orang. Dan ini satu petanda balik jaga kawasan baik-baik. Jangan kali ini semua hilang. Dan saya belum habis lagi. Saya ambil daripada Ipoh Barat ni. Dan seperkara lagi ya, saya bila dengar tentang gangster punya hal, baru seminggu yang lalu, satu pembunuhan yang kejam berlaku di Ipoh. Satu pembunuhan. Seorang ketua. Itu bukan minta penjelasan. Saya minta ulasan daripada ahli Parlimen Ipoh Barat. Ini gangster pada timbul. Di Ipoh Barat, bekas ketua pemuda MIC Panir Selvam. di Panir Selvam, orang kanan Sami Velu. Orang kanan Sami Velu. Masa tu saya kanan, dia kiri lah. Ini, ya, betul. Tapi saya sudah jumpa dengan Tok Guru Nik Aziz. Saya sudah kena tarbiyah sekarang. Jadi ini Ipoh Barat, saya minta ulasan. Orang kanan kepada Sami Velu dibunuh dengan kejam di tengah-tengah jalan raya oleh puluhan orang yang serang dengan parang. Tetapi sehingga hari ini belum ada apa-apa hasil daripada siasatan polis. Belum ada apa-apa hasil siasatan polis. Apa berlaku? Ya, Ipoh Barat, saya tahu boleh satu kali gus. Ini Padang Seraib, salah apa? Jadi Bintulu, jangan sampai Ipoh Barat hilang boleh satu semua kali lah. gus. Balik kerja. Masalah gangster Ya, perlu Yang diambil Muhammad ni, perhatian. Yang Muhammad, jangan berucap dalam dewan lagi. Kita pergi kat luar, Muhammad. Ya, Kalau tak saya nak kata ikut boleh. peraturan, kita berucap kat luar saya, Muhammad. Dan kita tidak ada aturan lah. Kalau dalam dewan minta tolonglah hormat sikit. Ya, Muhammad. Kalau nak bercakap, lepas ni saya bagi, Muhammad. Saya dah janji nak bagi pusatan. Tapi kalau berdiri selalu sangat, saya tak jadi bagi. Ke topik yang lain. Datuk Speaker, perkara yang rumit adalah mengenai kehilangan pekerjaan di negara ini. Dan baru-baru satu soalan yang saya telah bangkitkan, saya telah terima jawapan di mana mengatakan bahawa setakat ni hanya 5,829 orang sahaja yang pekerja tempatan, 13,821 orang telah hilang kerja. Dan dijangka pada tahun 2009 di antara 40,000 ke 58,000 akan hilang kerja. Tapi saya rasa ini angka ini mungkin tidak betul kerana kita semua tahu lebih dari 300,000 orang sedang bekerja di Singapura, di mana lebih dari separuh di antara mereka akan digugurkan kerja mereka, dan ini akan menjadi satu masalah yang sangat besar. Saya harap kerajaan akan mengambil inisiatif yang baik supaya semua orang-orang ini yang akan dibuang kerja, bukan saja di Singapura. Saya difahamkan setakat ini lebih kurang 50,000 telah diberi notis-notis, dan di negara kita sendiri beberapa kilang-kilang telah tutup dan dalam proses penutupan, tetapi tidak ada inisiatif-inisiatif yang baru, polisi-polisi yang baru untuk menolong mereka. Kerajaan Pulau Pinang telah bercadang, Ketua Menteri telah bercadang supaya sekurang-kurangnya RM800 dibayar setiap bulan kepada penganggur-penganggur ini. Ini adalah satu perkara yang patut diambil kira oleh kerajaan, dan jangan kita lupa pada akhir tahun dulu kerajaan mengatakan kita ada full employment, bermakna di mana tidak ada orang yang tidak ada kerja di negara ini, dan kita ada situasi untuk mengadakan bila mereka dibuang kerja, untuk menolong mereka mendapat allowance bulan-bulanan kepada yang telah digugurkan kerja, yang menjadi penganggur seperti di negara-negara barat. Kita ada kewangan untuk menolong mereka. Saya harap kerajaan akan ambil kira kerana ini adalah satu perkara yang sangat serius. Kalau kita tidak mengatasi masalah ini, ia akan menjadi rumit
di mana ramai di antara rakyat Malaysia sendiri tidak ada kerja kerana kegawatan ekonomi. Datuk dan Pertua, pada akhir bulan Disember, Caucus pekerja dan pekerja asing telah berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri dan telah bertanya dengan dia dan beliau telah memberi aku janji bahawa tidak akan mengambil pekerja-pekerja asing melainkan untuk plantation dan sebagainya. Akan tetapi saya difahamkan ada lagi juga setiap hari. Baru-baru ini bila saya di KLIA, saya nampak beratus-ratus orang asing datang untuk difahamkan permit telah dikeluarkan, call card telah dikeluarkan dan mereka akan dibenarkan masuk untuk mendapat kerja di negara ini. Dan bila saya berjumpa, saya keluar dan tetapi saya balik dan tanya kepada pegawai immigration. Dia pun hairan. Dia kata kerajaan kata satu tetapi dalam realiti lain. Dia kata dari pengetahuan beliau. Dia kata sekorang-korangnya setiap hari di KLIA tak korang 1,000 orang asing datang. Walhal kita ada masalah dengan warga negara kita sendiri. Pekerja-pekerja kita akan dibuang kerja, tidak dapat ruangan untuk kerja. Saya telah kata beberapa kali di 5-star hotel, saya tak faham kenapa kita perlu ada pekerja-pekerja asing. Betul speaker, kalau kita pergi ke 5-star hotel di Kuala Lumpur, beratus-ratus pekerja asing, kenapa kita perlu ada pekerja-pekerja asing di sana? Walhal kita ada pekerja-pekerja di negara kita sendiri, warga negara kita sendiri. Ibu Timur, terima kasih Datuk Imtua dan terima kasih Ibu Barat. Saya cuma ingin menyelit di sini bagaimana dengan alasan pengusaha-pengusaha tempatan bahawa mereka terpaksa mengambil buruh daripada luar negara kerana pekerja-pekerja kita sendiri tidak committed dan mengadu bahawa bayaran gaji adalah terlalu rendah. Hanya orang daripada luar sahaja mahu terima gaji serupa itu. Jadi sekiranya perkara ini tidak diatasi dan tidak ada dasar, maka selama-lamanya kita akan menghadapi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih, itu soalan yang baik. Dan bukan, perkara ini kita telah bangkitkan kepada kerajaan. Dia mengalih, memberi alasan-alasan yang lain. Tapi saya rasionalnya, yang korang, yang argumen mereka yang lemah adalah ini. Tidak ada satu rasional kenapa sehingga ini kita tidak ada gaji minima. Betul, ini betul. Kalau kita ada gaji minima, ia akan mengakibatkan semua majikan memberi gaji minima sebelum satu pekerja diambil. Yang menjadi masalah sekarang adalah keutamaan diberi kepada pekerja-pekerja asing. Pekerja-pekerja asing, maklumlah Datuk Yang Bertuah, mereka jarang jatuh sakit. Tak perlu pergi majlis kahwin, tak perlu pergi majlis macam-macam majlis. Dia tidak ada kena-mengena dengan civil society, social activity di negara ini. Tetapi pekerja-pekerja kita lain, mereka perlu faham. Tetapi kerajaan telah membuat satu dasar yang salah di sesi yang dulu. Satu pendirian, saya hairan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri dalam jawapan beliau mengatakan bahawa pada masa sekarang bukanlah satu masa untuk mengadakan gaji minima kerana kegawatan ekonomi. What a laughing stock. Adakah ini satu alasan? Alasan sebelum itu mengatakan, oh kita bukan lagi akan menjadi kompetitif. Itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang dulu. Serupa, itu alasan dia. Ini semua tak boleh guna pakai. Ini satu alasan-alasan yang tidak boleh diterima. Yang mustahak, bottom line adalah kita perlu